Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum memulakan video ini, saya ingin memberi sedikit mukadimah tentang istilah damage control. Okey, damage control ni setahu saya, sila betulkan jika saya salah, pada awalnya digunakan di pelantar minyak ataupun oil rig yang di tengah-tengah laut tu, duk gali minyak kan, duk korek minyak tu kan. Yang ini apabila berlakunya kebocoran ataupun berlakunya kebakaran, maka semua yang bertugas di pelantar minyak itu hendaklah bertungkus lumus masing-masing dengan job spec masing-masing untuk mengawal. Okey, untuk mengawal kebocoran, mengawal kebakaran, kemudian memadamnya, kemudian menutup kebocoran, meminimalkannya sehingga akhirnya semua selesai. Inilah disebut sebagai damage control. Damage, yang ini kerosakan, kontrol, mengurusinya, mengawalnya, meminimalkannya, kemudian mensifarkannya. Bila semua ini berjaya, disebut sebagai damage control was successful. Tetapi jika hasilnya ialah sebaliknya, yakni kebocoran menjadi lebih teruk, kebakaran menjadi lebih teruk, lebih dahsyat, maka disebut sebagai damage control has failed. Asal bahasa kita damage control kantoi. Alright. Jadi ini mulanya digunakan di pelantar minyak. Tetapi kemudian istilah damage control ini juga diguna dalam bidang-bidang lain, dalam jurusan-jurusan lain. Yang ini apabila berlaku sesuatu kerosakan, sesuatu kesalahan dan sebagainya, hendaklah diurusi. You need to manage it, to minimize it, and then to stop it. Ya, apabila berlaku kesalahan, kerosakan, hendaklah cuba mengawalnya, mengurusinya, meminimalkannya, kemudian mensifarkannya. Jika berlaku sebaliknya, ya, itu yang kita kata damage control kantoi. Okay? Kesalahan itu menjadi lebih serius ataupun lebih teruk. Alright, okay. Ini sebagai mukadimah. Okay. Apa yang saya nak cerita sebenarnya? Baik, tuan tanpa nama, pemilik saluran YouTube Protagonist Insight. Okay, baru tadi saja, sebab saya baru tonton. Videonya pun bertarikh hari ini, 24 Mei 2022. Membuat sebuah video berjudul Dr. Maza akui kebenaran fakta dalam video Perlis Negeri Unik secara tidak langsung. Okey. Jadi video ini ada boleh katakan dua bahagian. Pertama ialah beliau, yang ini tuan tanpa nama, bergembira kerana ada fakta dalam video asalnya tentang Perlis Negeri Unik ni yang selari dengan apa yang diperkatakan oleh Dr. Maza. Maka beliau pun bergembira dengan fakta yang betul itu ya. Sampai dalam video itu beliau pun bergembira pergi makan sup di Bangi apa. Okey, tak apa, kita kalau betul kita pun bergembira sama. Cuma bila saya tengok kegembiraan itu, saya tertanya-tanya pula. Sebelum ni, sejak buat video itu, daripada bulan Ramadan baru-baru ni sampai sekarang, dalam keadaan cemas-cemas ke? Video aku ni betul ke tak? Video aku ni betul ke tak? Tiba-tiba selari dengan apa yang Dr. Maza kata. Oh, lega, happy, betul-betul. Ke saya yang salah sangka ni? Okay, nampak macam begitu pula. Tapi tak apa, yang betul pun hanya baru satu fakta. Yang ni tentang tahun. Ada banyak lagi perkara dalam video tersebut, part 1, part 2, yang masih lagi tertunggu-tunggu tentang penilaian ia adalah sahih ataupun tidak. Okey, baik. Itu tak apa, itu part 1. Yang part 2, beliau masuk tentang fotografi yang beliau sendiri kemukakan dalam video tersebut. Video asal itu berjudul Perlis Negeri Unik part 1. Okey, pertama ada gambar potret yang dikatakan adalah gambar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kedua adalah gambar beberapa orang, antaranya ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Muhammad Ibn Saud. Okey, kedua-dua gambar ni beliau kemukakan dalam video asal. Dan baru-baru ini Tuan Abdul Hadi telah membuktikan bahawa itu adalah gambar yang palsu kerana tarikh wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yakni 1792 Masehi, okey, berlaku sebelum adanya teknologi fotografi, di mana teknologi yang paling awal ialah lebih kurang tahun 1820 1830 Masehi. Jadi macam mana boleh ada gambar dia yang sangat jelas seperti itu, padahal teknologi fotografi baru saja bermula 30-40 tahun setelah beliau wafat, dan ketika itu pun gambar sama-sama saja. Gambar yang jelas jauh lebih lama setelah itu ya. Okey, jadi saya pun ada buat juga video tentang hal itu.
Video Abdul Hadi tu saya bagi di bahagian description ya. Okey, lalu tuan tanpa nama pun membangkitkan isu ini. Cuma saya tengok 2 kali tu. Apa yang dia cuba nak cakap tu? Alright, antara lain beliau berkata ini isu remeh. Dia harapkan yang menonton itu adalah bijak pandai dan boleh semak sendiri. Bukan ke anda, wahai tuan tanpa nama, sebagai yang membuat video dan memuat naikkan video, anda yang sepatutnya tabayun. Kita pula yang kena tabayun. Okeylah, kita tabayun dan mendapati itu adalah gambar palsu. Tapi sebelum tu, anda tak semak sendiri ke? Marah kita pula yang kena semak sendiri. Okey, lepas itu beliau juga berkata kena komplain kepada seluruh warga internet sebab kita di Malaysia lebih pandai tentang fotografi. Yang pergi pusing kat situ tu buat apa? Tak ada kaitan pun. Okey, seluruh dunia letak gambar ni. Sejak bila seluruh dunia menjadi hujah ataupun fakta dalam perkara ini? Kita bercakap tentang fakta sejarah. Bukan apa yang seluruh dunia buat. Kemudian beliau berkata lagi, seluruh warga internet, ini link ni saya bagi di bahagian description ya. Okey, saya quote apa yang beliau kata. Saya tak boleh tunjuk video tu, nanti kena copyright strike pula. Alright. Beliau berkata lagi, seluruh warga internet yang publish buku tentang Muhammad Abdul Wahab pun ada gambar ini juga. Adalah beberapa publication yang guna gambar ini. So, anda, wahai tuan tanpa nama, cakap ni dalam rangka nak kata gambar tu betul ke gambar tu salah? Ke mana satu ni? Okey, kalau gambar tu betul, kenapa anda sendiri telah blurkan gambar yang asalnya anda letak dalam video anda? Gambar ini saya ambil setelah saya tonton video. Setelah saya tonton video Dr. Mazhar akui kebenaran fakta dalam video Perlis tu, saya tonton balik video original tu. Apa dia buat dengan gambar tu? Ada lagi tapi dia blur kan. Ini asalnya adalah potret Syekh Muhammad, potret yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia letak dulu tapi dia telah blur kan. Sebelum letak potret ini, tuan tanpa nama sendiri berkata ini gambar dia. Tuan tanpa nama tak berkata mungkinkah ini gambar dia. Okey, kemudian gambar kedua yang ada beberapa orang tu pun diblurkan juga. Alright. Saya tak boleh tunjuk lama. Okey, kena copyright strike pula. Jadi bila gambar ni telah tuan tanpa nama blur kan, so sekarang ni gambar ni betul ke salah? Kalau betul, kenapa blur? Kalau salah, berarti apa yang dikritik oleh Tuan Abdul Hadi itu betul lah. So, apa yang jadi sampai ni low IQ, high IQ, IQ kena lebih daripada 120, seluruh warga internet, bla 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 bla. You yourself, have you decided whether this picture is genuine or not? If genuine, jika original, jika betul, kenapa pergi blur kan? Jika salah, betul lah orang yang mengkritik anda. Dan bila orang telah mengkritik anda, benda ni salah, akui sajalah salah. Ini yang sebut damage control. Because, let's say now, you believe that this picture is wrong. Okay, katakanlah sekarang ni anda sendiri berpandangan gambar ini adalah palsu. Okay, so damage has been done kerana anda telah letak gambar ini. So, macam mana nak control, damage control? Akui sajalah saya tersalah letak gambar ini. Saya mendapati ia tidak betul, maka sekarang saya blur. Okey, abaikan saja. Disregard, kita fokus pada fakta-fakta sejarah yang saya nak terangkan seterusnya. Yang kau pergi pusing daripada bumi, pergi bulan, balik. Bumi, pergi matahari, balik. Bumi, pergi planet Mars, balik. Lepas tu, apa cerita sebenarnya? Apa salahnya? Susah sangat ke nak kata apa yang dikritik oleh Tuan Abdul Hadi itu betul? Are you too egoistic? Is your ego too high to accept a mistake that has been brought out to you by somebody that you look very low? Kan? Kenapanya susah sangat tu? Ngaku sajalah salah. Habis cerita. Sebelum ni pun anda mengkritik Tuan Abdul Hadi tu sekian.
Padahal anda sendiri belajar daripada dia. Anda ambil ilmu daripada dia. Bahawa cara menyebut nama Imam Tafsir yang besar Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, ATH tu anda belajar daripada dia. Sebab daripada video asal anda hanya sebut Al-Tabari, huruf ta. Anda hanya belajar huruf ta dan juga ATH. Setelah Tuan Abdul Hadi muat naik video membetulkan anda dalam perkara itu pun anda tak nak mengaku. Pusing. Sekarang benda ni pun pusing lagi. Okey, jadi itu sajalah saya nak highlight ya, sebab saya pun sebagai YouTuber, kita pun ada buat benda yang salah, kita mengaku saja salah. Okey, boleh tulis di bahagian description box pembetulan sekian. Boleh muatkan subtitle, sebab kadang-kadang video dah muat naik, baru orang bagi tahu salah, kita muat naik saja di situ pembetulan kesalahan yang betul ialah sekian. Habis cerita, damage control dan daripada pergi pusing seluruh warga internet satu dunia lah, Malaysia lebih pandai tentang fotografi lah, seluruh dunia letak gambar ni lah. Sejak bila seluruh dunia menjadi bukti fakta sejarah? Seluruh warga internet pun publish buku, letak gambar. Maknanya nak cakap gambar ni betul kah? Kalau gambar ni betul, yang pergi blurkan tu buat apa? Kan? Baik. Sehingga sini sahaja dahulu. Moga-moga menjadi iktibar kepada kita semua. Kadang-kadang memang tersilap. Bila tersilap, minta maaf sajalah. Kemudian jelaskan apa yang betul ya. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.